Hello, Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera bersama saya di Buletin Hartanah di Facebook Live di DSK Groups Kajang, dan selamat malam. Salam Ramadan Mubarak. Okay, so terima kasih kerana stay bersama saya pada malam ini. Hope selepas habis malam ni rancangan saya bolehlah kita continue sembahyang tarawih bersama family. Sebelum tu saya minta penonton-penonton di rumah sana ataupun di luar sana bersama-sama saya kali ni pada malam ini untuk menimba ilmu, dan topik yang pada malam ni saya nak kupas cukup menarik persediaan awal untuk pembelian rumah pertama kita apa semua. Dan saya minta orang di luar sana ataupun yang live bersama saya, minta tolong share saya punya live ni dekat Facebook kawan-kawan ataupun grup di luar-luar sana, di Facebook sana ataupun di Instagram ataupun di Twitter, supaya orang di luar sana dapat manfaat peluang apa yang kita bincangkan malam ni. Mungkin dia orang tak tahu malam ni saya ada buat live, okay, dan dia orang pun tak tahu. Mungkin dia tengah tercari-cari nak beli rumah tapi tak ada knowledge macam mana nak beli rumah. So, kalaulah kita share saya punya live pada malam ini di Facebook ataupun di grup sendiri ataupun di grup Facebook, so ada yang sedang live ataupun sedang ikuti rancangan saya pada buletin malam ini, Buletin Hartanah, supaya diorang dapat ilmu untuk membeli persediaan atau membeli hartanah sendiri. So, tanpa membuang masa, pada malam ini saya ditemani oleh seorang pakar hartanah yang sedang meningkat daripada agensi OASE Group di Ceras. Okey, dan lain tak bukan, saya ingin jemput Puan Hana. So, Puan Hana, terima kasih pada malam ini kerana sudi datang bersama saya live di Facebook saya di SK Group Kajang. Okay. So, Puan Hana, malam ni kita ada membincangkan tentang persediaan awal untuk pembelian rumah. Saya percaya Puan Hana pun dah beli rumah, dan kawan-kawan Puan Hana pun mungkin sedang mencari rumah. So, mungkin hopefully dia sedang mengikuti live kita di Facebook. Okay, so hopefully dapat ilmu ataupun knowledge yang dia orang akan gunakan nanti. So, Puan Hana, silakan huraikan ataupun pembincangan kita malam ni bersama saya untuk live Facebook, untuk mungkin orang di luar sana sedang menanti-nanti apakah kita punya pembincangan hari ini, dan dia boleh dapat ilmu sedikit sebanyak apa yang mungkin apa semua. Silakan Puan Hana. Okay. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menyambut puasa besok. So, selamat bertarawih malam ni. So, kita kejap lagi lah ya. Ya, betul. Kita habis ni. Okay, saya Puan Hana daripada OASE Group Realty di Ceras. Okay. Untuk malam kita memang seperti yang Encik Jeff ceritakan tadi, kita nak bincangkan berkenaan persediaan awal sebelum kita memiliki rumah. So, untuk kita memiliki rumah, kita perlu tahu apa yang kita perlu sediakan. Bukan sekadar kita tahu kita nak beli sahaja. So, kita kena tahu apa yang kita perlu, kriteria apa yang kita perlu ada untuk kita layak untuk membeli sesuatu hartanah tu. Okay. Dan ini poin kita kat sini sekarang. Saya ada beberapa poin lah untuk penonton semua listkan sebagai persediaan. Okay, poin utama saya adalah kita mesti tahu objektif pembelian hartanah kita, pembelian rumah kita. Kita kena tahu kriteria kita. Kriteria kita untuk membeli rumah, kita ni adalah pelabur ataupun kita ni adalah pembeli yang ingin mendudukinya sendiri. Kalau kita membeli sebagai pelabur ataupun sebagai nak jadikan sebagai investment,
So Okey. kita kena ada kriteria kita sebagai pelabur untuk membeli rumah. Okey. Saya Okey. ceritakan, saya huraikan dulu sebagai kalau kita membeli sebagai pelabur. Okey? Okey. Okey. Sebagai pelabur, kita the main point kita adalah kita mesti memilih lokasi yang bersesuaian dengan pelaburan sewaan hartanah. Okey. Dekat situ kita kena buat survey di kawasan lokasi hartanah yang kita nak beli tu, sewaan dekat situ mendapat sambutan atau tidak. Okey, sebab kebanyakannya pelaburan adalah untuk disewakan. Selain daripada kita nak pegang sebagai market value punya investment lah. Okey. So, dan yang kedua, kita mesti pastikan di kawasan tersebut kadar sewa dia tu bertepatan tak dengan apa bajet kita. Maksud saya dari segi installment kita, bayaran bulanan kita, dan sewaan yang kita akan berikan kepada penyewa. Dan poin yang ketiga adalah dari segi kadar maintenance, penyelenggaraan. Kos penyelenggaraan, contohnya kalau kita beli kondominium, dia ada kos servis, kan? Maintenance tu. Betul. So dekat situ kita kena ambil kira sebagai kos kita, kos bulanan kita. So kita campur dengan bulanan yang kita perlu bayar di bank, dan kita kena compare balik dengan apakah income yang kita dapat daripada kadar sewaan. Okey. So kat situ kita boleh nampaklah mungkin kita ada keuntungan kat situ. Kita akan dapat keuntungan daripada lebihan sewaan. Ataupun kita kena top up sikit, it depend pada apa yang kemampuan kita. Betul. Okay. Dan yang untuk pelaburan untuk long term juga sebagai pelabur hartanah, kita kena ambil kira juga properti tu adakah akan memberi akan memberi satu nilai yang baik dari segi market untuk future. Contohnya kita beli tahun ni harga 300,000. Mungkin dalam 5 tahun lagi potensi location ataupun mungkin pemaju atau apa saja yang berkaitan dengan properti tu memberi memberi prestasi yang baik dari segi kenaikan harga rumah. Itu penting untuk kita sebagai pelabur. Sebagai pelabur. Itu uraian saya kepada pelabur. Okey, seterusnya kriteria kepada pembeli yang ingin duduk sendiri. The main point adalah samalah, kita kena pilih lokasi lah. Lokasi tu kebanyakannya yang nak duduk sendiri, dia mesti pilih sebaiknya lah. Pilih dari segi lokasi yang berdekatan dengan tempat kerja. Maksudnya tak adalah sebelah rumah ke kan, tak adalah sebelah office, tapi so maknanya kalau berapa kilometer agak-agak kalau cakap tadi Puan Nana dekat dengan tempat kerja tu, so contohnya macam mana? Jarak dia apa semua? Okey, kalau dari segi jarak dia, actually kalau untuk pasaraya pula, untuk untuk pasaran di KL ni, kita memang cakap kriteria ni dia mengangkumi semua kemampuan lah. Kemampuan, kan? So kalau ikut kebanyakan orang yang ingin beli rumah di bandaraya ni, lebih kurang 330 km tu saya rasa quite okay lah. Kan? Sebab 30 km. Sebab kebanyakan itu kiranya dalam middle range punya orang lah. Kan? Kalau dia high range mungkin dia boleh beli yang lebih dekat dengan kota raya. Kan? Tapi tak semua orang bekerja di bandaraya kan. Ada orang yang bekerja di Kajang, di Bandar Semenyih. So dekat situ it depends pada lokasi yang dipilih. Sebab tu saya cakap the main point adalah lokasi yang dipilih tu. Di mana berdekatan dengan tempat kerja, dan dia perlu mungkin for future yang baru kahwin ke apakah dia perlukan kena tahu lokasi sekolah. So for future bila dia family, dia akan yelah nak duduk sendiri kan, long term, so dia perlu tahu lokasi sekolah. Faham. Okey, faham.
So nampaknya kita ada gangguan sikit teknikal line di area rumah Puan Hana, tak silap saya is shaking, tak berapa bagus. So kendala sikit. So saya minta penonton di luar sana harap bersabar. Okay. So seketika untuk kita tunggu Puan Hana kembali balik ke online, saya dekat sini saya nak huraikan sedikit. Kenapa persediaan awal ni cukup penting untuk kita memiliki rumah. Okey, pertama, okey, dekat sini saya punya point. Okey, niat untuk beli rumah tu mesti ada dekat dalam diri kita. Kalau kita tak ada niat, okey, memang tak akan jadi untuk beli rumah. Apa-apa yang kita kena buat, kita mesti ada niat. Okey, nombor 2, ada orang kata aku tak mampu nak beli rumah, gaji 2,500. Lepas tu komitmen banyak. Mindset tu tak betul. Kalau kita ada mindset yang betul nak beli rumah, mesti boleh. So, mana-mana kita nak beli pun mesti kita ada mindset. Mindset tu kena betul. Kalau tak betul, memang dia tak akan jadi beli rumah. So, tolong betulkan pertama, niat. Kedua, mindset. Okay. Nombor 3, modal. Ada orang cakap, beli rumah mesti ada pakai modal. Mana tak ada pakai modal? So, beli rumah, ada modal dia apa semua. Hai Puan Ha. So, tadi tak apa. Okay. Tadi terputus. So, saya ada buat penerangan sedikit apa semua. So, biar saya habiskan sikit boleh tak? Okay. So, sepanjang Puan Hana akan kata. Okay. So, dekat sini modal. So, cakap modal tu, dia orang cakap beli rumah mesti ada modal. Takkan tak ada modal. Itu memang betul. Okay. Ada setengah-setengah. Okay. Rumah yang tak perlukan modal. Saya bagi contoh dengan sekarang punya krisis COVID-19, ada pemaju-pemaju yang dah bagi percuma yang tak perlu bayar booking apa semua. Itu yang kelebihan. Lepas tu ada pula orang cakap dia punya nak beli rumah impian. Kalau kita nak ikut kita punya cita rasa nak beli rumah impian, memang dah tentu kita tak boleh beli rumah impian. That's why kita kena beli rumah ikut kemampuan kita. Apa yang Puan Ana cakap tadi. Okey, kita tengok kita nak beli rumah, kita kena ada kemampuan. Barulah kita boleh beli. Kalau saya gaji 2,500, saya nak beli rumah rented, memanglah tak boleh. So semua orang ada impian rumah dia sendiri. Tapi pucuk pangkalnya, kita tengok kita punya poket dulu macam mana apa semua. Nombor 4 saya punya pointnya, ada tak dia cakap tak layak nak buat pinjaman. Pasal kita tak pergi bank lagi, kita tak tahu. Okay, whether dia layak ke tak layak. So, pertama, kita kena pergi bank lah. Check kita punya kelayakan. Ada tak saya layak untuk nak beli rumah? Ataupun senang saja, call ejen ataupun perunding tanah akan uruskan perkara-perkara macam ni. Dia boleh check whether Cik Jeffrey ni layak tak nak beli rumah. Very senang saja. Poin nombor 5, saya takut. Okay, takut air sekali, takut tak boleh beli rumah. So, end of the day pun dia tak mampu beli rumah. Sampai sekarang pun tengok je lah rumah saja menyewa apa semua. So, beli rumah ni tak perlu takut apa semua. So, saya ada 5 poin. Tadi, pertama, niat dia kena betul. Nombor 2, mindset dia. Nombor 3, modal tu. Modal tak perlu risau. Sekarang beli rumah, modal terlampau kecil je. Semua kosong percuma. So, nombor 4, layak ke tak layak? Jangan tanya tak layak. Kita check dulu kelayakan. Kita call dulu ejen. Layak ke tak layak? Nombor 5, okey, jangan tangguh lagi akhir tahun apa semua. Last sekali, kita tak beli rumah. Dekat sini, saya ada huraikan sedikit. Saya punya point apa semua untuk malam apa semua. Malam ni kita punya pembicaraan. Okey, untuk tip beli rumah, bagi saya, pertama, kita kena tanya kita punya pakcik lah. Pakcik ni spesial sikit. Kita bukan tanya pakcik, kita tanya pakcik Google. Pakcik Google dalam ni semua ada dalam otak dia. So kita boleh check sekarang. Pakcik Google. Nombor 2, bacalah buku hartanah. So kalau kita tak tahu pasal hartanah, kita baca buku hartanah. Tak silap saya dekat luar sana berlambak buku hartanah. Okay, so kita boleh baca buku hartanah. Nombor 3, tonton rancangan hartanah. Contoh, saya bagi contoh, tonton rancangan hartanah ni, banyak-banyak rancangan hartanah tu. Macam ni sekarang kita tengah tonton live bersama saya, Buletin Hartanah. So, tonton Buletin Hartanah. So, boleh dapat ilmu dekat sana. Okay. Lepas tu, nombor 4, tanya kawan-kawan. Dekat luar ni,
kita kawan banyak, tapi kita tengok kena pilih. Tanya kawan yang betul-betul yang ada experience dah beli rumah. Mungkin janganlah tanya kawan yang tak tahu nak beli rumah. And you tak tanya pun nanti dia pun cakap, aku tak tahu nak beli rumah. Okay. Lepas tu, tanyalah ejen-ejen hartanah di luar sana yang sanggup membantu untuk beli rumah ataupun knowledge. Walaupun kita tak jadi beli, okay, ejen-ejen hartanah ataupun pemilik hartanah ni boleh bagi penerangan yang jelas macam mana, layak ke tak layak, knowledge apa semua, dan akhir sekali boleh tonton YouTube ataupun blog. Dekat situ boleh tengok kat sana. Inilah saya punya. Bagi pembeli kita perlu buat research kan. Kita tak boleh. Ya, betul Puan Ana apa semua. Barulah kita tahu yang kita layak beli rumah. Kan? Ya, betul. Saya sokong. Inilah saya punya point tadi, persediaan masa masa tadi line interrupt kan tadi Puan Ana. So ini the point saya. Mungkin dekat sini Puan Ana boleh continue sambung balik Puan Ana punya penerangan tadi, pencerahan apa semua. So Puan Ana silakan. Okey, macam saya cakap tadi kriteria tu saya dah terangkan lebih detail kan tadi kan. Kedai nak beli rumah tu. Okay. So rasanya situ dah jelas lah kat situ. So macam Jeff cerita tadi berkenaan dengan kemampuan. Okey, kemampuan. Macam itu pun satu point juga untuk kita sebagai pembeli hartanah, kita kena melihat kemampuan kita. Contohnya kalau ikutkan kita nak rumah kan, rumah banglo kita nak kan, ikut selesa kan. Betul, saya kalau boleh saya nak rumah besar. Nak air terjun bakar rumah, nak parking kereta 10 biji, semua tu impian setiap orang. Ya, betul. Tapi kita kena tengok pula kemampuan kita. Kemampuan kita dari bayaran bulanan yang telah ditetapkan pihak bank. Kebanyakannya orang boleh dikatakan lah 90% pun orang akan membuat loan lah kan. Tak adalah nak beli cash kan. Ya, betul. Kita kena check dengan pihak bank ataupun kita berjumpa dengan ejen-ejen hartanah yang memang pakar dalam membuat perkiraan bulanan kelayakan kita. So kat situ kita kena tahu berapakah bulanan yang kita layak setiap bulan untuk kita menilai berapakah harga rumah yang kita layak untuk beli. So daripada situ itu contohnya macam DSR lah. Rasanya DSR Encik Jeff nak terangkan berkenaan DSR? Tak apa, Puan Ana silakan terangkan. Saya akan boleh huraikan topik-topik lain apa semua. Okey. Kalau ikutkan kelayakan membeli rumah ni dia panggil deed ratio. Okay. So DSR ni ikutkan dia kebanyakannya bank akan bagi kita ambil lah sebagai contohnya 70% daripada pendapatan kita adalah hutang yang kita perlu, yang kita layak buat untuk mana-mana institusi keuangan. So maknanya bank akan ambil 7% daripada kita punya pendapatan bulan. Pendapatan kasar kita. Yang ada di slip gaji lah kan. Contoh sebagai contoh lah, kalau gaji kita 3,000, so 70% daripada pendapatan itu adalah kelayakan hutang kita. Contohnya kalau 3,000 dalam 2,100. 2,100 tu adalah jumlah keseluruhan untuk segala hutang. Contohnya kita dah ada hutang kereta dalam 500. Lepas tu kita ada hutang personal loan 100. So kat situ kita dah ada lebih kurang 600 hutang yang kita dah gunakan. So baki kelayakan hutang kita tadi ada lagi 50%. Sebab tadi lebih kurang 20% lah. 600 lebih kurang 20% daripada jumlah gaji kita. So baki kurang 1,500 kan? Lebih kurang 1,500. 1,500 itu adalah bulanan yang kita layak untuk kita bayar rumah kita. Tadi kan ada 50%. 50% baki daripada 70%. Jadi 70%. 20% tu kita telah guna untuk kereta dan juga personal loan. So kita ada baki lagi
50% daripada gaji kita, sebanyak 1,500 itu adalah bulanan yang kita perlu bayar di bank untuk apa-apa saja pinjaman. So fokus kita sekarang untuk membeli rumah. Okey, bulanan kita adalah 1,500. Okey, untuk pengiraan yang lebih mudah. Okey, untuk pengiraan lebih mudah sebagai untuk kita mendapat harga rumah yang kita layak untuk loan, so kita boleh darab dengan 200 lah. 1,500 darab 200, so kita akan dapat jumlah loan yang kita layak untuk membeli rumah. So maknanya mana kita akan darab 200 lah? Darab 200, so kita akan dapat jumlah loan, total loan yang kita layak. yang kita layak untuk membeli rumah. So kalau kali dengan 200 dalam 300,000. Okey, dalam 300,000. So 300,000 tu adalah harga nilai loan. Nilai loan. So roughly kita dah boleh nampak kita punya harga rumah tu berapa yang kita boleh grab dengan kelayakan kita. Okey. So daripada situ kita view pula kriteria rumah yang kita perlu cari. Okey. Kita view pula kepada package yang kita perlu cari untuk membeli rumah. Okey. Sebab kita dah nampak tadi 300,000 adalah kelayakan loan kita. So kita pergi ke package. Kalau kita beli rumah baru, pemaju akan sediakan pelbagai package. Kan? Betul? Ada package yang tak perlu bayar. Kan? Tak perlu bayar untuk rumah 100% loan, ataupun package yang siap perabot. Kan? Betul. Ada package yang rumah pertamaku yang subsidi by government, contohnya macam rumah Selangorku, rumah WIP, rumah Prima, kan? Itu untuk rumah pertama. So pembeli perlu ambil tahu subsidi ni dia berikan khas untuk memiliki rumah pertama. So daripada situ, satu, harga lebih murah di pasaran, dan dekat situ package boleh mendapat kebanyakannya package boleh dapat 100% loan, kan, sebab dia punya itulah dia yang ditawarkan lah. Dan juga pihak-pihak bank pun kadang ada yang memberikan 100% loan macam BSN. Dia tawarkan 100% loan kepada pemilik. Ada bank biasa tawarkan 100% loan Yes. Dia akan tawarkan untuk pemilik untuk pembeli rumah pertama. Okey. Kalau dia tawarkan 100% loan, so bermaksud rumah yang kita perlu beli adalah berharga 300,000 je lah. Okey, sebab 300,000 sebab tadi kelayakan loan kita adalah 300,000. So kalau kita nak buat loan 100%, so bermaksudnya kita hanya mampu beli rumah berharga 300,000. Okey, kalau kita rasa kita nak top up 10%, kita ni adalah pembeli rumah kedua. So kita tak layak untuk mendapat 100% loan. Kita hanya layak mendapat 90% loan, 90% loan. 10% tu kita kena keluarkan cash, kan? Betul. So daripada situ, kalau kita dah layak 300,000, kita nak ambil kiranya over limit lah dengan kelayakan kita. So mungkin kita boleh tambah lagi harga rumah dan berharga 330,000. So 10% kita bayar. So 10% tu bayar, daripada mana kita nak keluarkan duit apa semua tu, ada juga cara-cara dia. Ejen Hartanah boleh terangkan lebih detail berkenaan dengan itulah. Kan? Betul, itu Ejen Hartanah akan boleh tolong terangkan lebih lanjut tentang perkara-perkara detail macam pembelian ataupun kita punya financial background lah, kita panggil apa semua. Betul. Mana? Okey. Ada lagi tak Puan? Apa pendapat Encik Jeff? Boleh terangkan kot macam mana cara baik, saya ada pendapat saya. Okey, cuma saya nak add on sedikit tentang kemampuan keuangan untuk pembeli atau persediaan awal pembeli rumah yang akan ataupun kita punya penonton di luar dekat sana, orang di luar sana. Okey, apa persediaan awal dia kena buat? Saya nak tambah sedikit saja untuk Puan Ana punya point. Dekat sini saya ada 4 point. Okey, pertama, kemampuan bayaran bulanan. Okey, so kat sini ansuran. Okey, kita nak ambil kita beli rumah, kita tengok kita punya kemampuan bayaran ansuran. Okay.
katakan gaji saya 3,000, berapa saya nak mampu saya nak bayar. So 3,000 ini kasar, belum lagi saya bersih sebelum saya tolak komitmen apa semua. Mungkin selepas saya tolak, saya punya kemampuan, saya boleh beli rumah WIP ataupun rumah Selangorku ni saja. Itulah dah cukup baguslah. At least saya ada rumah. Okey, itu rumah. Pertama, ya, kemampuan ansuran bulanan. Nombor dua, semak simpanan saya sendiri. So saya akan semak di luar sana mungkin penonton semak kita punya simpanan untuk nak bayar deposit. Mungkin setengah-setengah projek nak memerlukan deposit. Okey, contoh macam rumah Selangor, rumah WIP memerlukan deposit. Okey. Lepas tu nombor 3, kita cek kita punya simpanan yang selalu company potong setiap bulan dan company pun tolong simpankan untuk kita. KWSP, akaun nombor 2. So dekat situ kita kena cek kita punya akaun nombor 2. Ini penting. Setengah-setengah orang dekat luar sana dia tak pernah cek dia punya KWSP. Kita takut bila kita kerja, company yang dia potong gaji kita, ada tak dia carumkan kita punya duit. Itu kena penting. Kita kena cek KWSP selepas 15 hari bulan. Pasal apa KWSP? Mungkin di luar sana penonton tak tahu. KWSP dia bagi tempoh untuk company submit semua caruman sebelum 15 hari bulan. Selepas 15 hari bulan, dia orang kena penalti. Untuk satu pekerja dia tak carumkan, dia ada penalti kiraan dia apa semua. So maknanya kita kena cek kita punya caruman akaun nombor 2 ni setiap bulan selepas 15 hari bulan. Itu yang cukup bagus apa semua. Tapi cukup bagus lagi pada tahun ni, government dah longgarkan boleh keluarkan duit KWSP RM500 setiap bulan selama setahun. 6,000. Yang tu dah boleh buat duit untuk nak beli booking. Ya, deposit. Puan Nana, itu betul. Bayar booking. Okay. Nombor 4, kita tengok keuangan kita. Duit masuk dan duit keluar ataupun duit lebihan. Yang ni penting apa semua. So, kita tengok dapat gaji, masuk berapa, keluar berapa. So, ada lebihan. Lebihan tu kena simpan apa semua. Itu yang penting apa semua. Inilah topik yang saya nak uraikan sikit. Mungkin dekat sini saya nak bagi sedikit. Silakan Puan. Sebab itulah kita perlu tahu prosedur kriteria kita untuk beli rumah. Sebab dari situ kita akan buat persediaan. Tak adalah belanja sakan kan. Belajar untuk menyediakan cash. So itu semua setiap keperluan untuk membeli rumah ni dia berbeza-beza untuk setiap orang. Berbeza-beza apa semua. That's why saya cakap bagi saya orang di luar sana kurang pengetahuan untuk ilmu tentang keuangan beli rumah. Dia ingat beli rumah ni gaji kena besar 10,000, 6,000 baru beli rumah. Tidak, gaji 2,500 kalau betul dah boleh beli rumah dah apa semua. Dan boleh combine dah. Semalam pun saya dah kupaskan topik ni apa semua. So, hari ni itulah saya nak tekankan kat sini, ilmu keuangan yang kita kena tahu. Okay. Lagi satu, saya nak bagi satu tip lagi. Okay, beli rumah yang kita mampu saja. Pertama, tengok projek yang baru. Projek baru ni senang bagi saya. So yang Puan Ana pun tadi cakap, banyak diskaun pemaju bagi. Contoh, banyak package yang menarik yang sekarang. Okay, zero down payment, percuma, tak perlu bayar booking apa semua. This is good thing. Okay, percuma guaman. Itu pun important. Itu kos untuk beli rumah apa semua. Kita kena tahu apa semua. Okay. Lepas tu rumah subsale. So mungkin kita nak tengok rumah subsale macam mana kita nak beli. Okay, yang berapa ribu, berapa tahun punya rumah. Kos. Kita kena ambil kira kos. Apa semua. Lepas tu nombor 3. Betul. Lepas tu lelong. Rumah lelong ni saya tak galakkan sangat lah. Pasal apa kita beli rumah lelong dan kita akan tolong settlekan dia orang punya hutang apa semua. Atas rata, hutang-hutang daripada majlis pembandaran apa semua. So yang ni saya tak galakkan. Kalau ada duit lebih, bolehlah beli rumah lelong. Tapi proses tu panjang rumah lelong apa semua ni. Lepas tu nombor 4, ada faktor-faktor yang lain. Pertama, harga. Tengok harga macam mana. Harga yang kita boleh mampu untuk kita beli. Ikut kita punya gaji apa di rumah. Lokasi dia. Lokasi ni memainkan peranan penting. Okey.
saya nak bagi pendapat, kita nak beli rumah ni, biar lokasi tu 10 km radius daripada orang cakapkan kemudahan awam, daripada train station apa semua, 10 km dah cantik dah. Tak perlu nak 15-20 km. 10 km kalau ada kemudahan macam ni apa semua, alhamdulillah dah cukup selesa. So maknanya kalau kita duduk di kawasan mana? Kawasan Pantai Indah. So 10 km ada train station, dah cukup, kita boleh naik train saja pergi kerja apa semua, dah boleh jimat kat situ. So dekat situ 10 km. Lepas tu jenis rumah yang kita nak beli, yang tadi macam Puan Ana cakap, ada rumah subsidi daripada rumah Selangorku, rumah WIP. So kita pilih, kita nak beli rumah yang subsidi kerajaan ataupun bukan apa. So kita nak beli rumah landed pun boleh kalau kita ada kemampuan. Dan tujuan kita beli rumah untuk apa? Tujuan mungkin kita nak duduk, kita nak buat investment macam tu apa semua. Ini salah satunya tip-tip untuk kita persediaan awal untuk beli. So tujuan dia ada apa semua. So Puan Ana, silakan kalau Puan Ana ada penerangan lain apa semua lagi daripada Cik Ana punya side apa semua. Silakan Cik Ana. Actually tak ada apa sangatlah, semua dah dikupas kan. Cuma nasihat saya untuk beli rumah ni important jugalah. Kita perlu kita perlu berbincang dengan pasangan kita lah. Itu cukup penting. Kalau yang bujang perlu tanya kedua ibu bapa ke, tanya pendapat mereka yang terdekat dengan kita. Terutamanya kalau yang dah berkeluarga, tanya pasangan kita sebab sama-sama untuk mendiami rumah tersebut kan, supaya keputusan kita buat semasa kita bayar deposit tu menepati kehendak kedua-duanya. So itu dari segi sebab kalau beli rumah untuk duduk sendiri ni memang sangat-sangat penting lah untuk keselesaan bersama kan, sebab yelah nak bayar kan lama kan, 30 tahun, 20 tahun. 30 tahun. So yang selebihnya kita kena kalau untuk rumah baru ataupun rumah subsale ataupun rumah lelong, apa saja kita kena tahu prosedur dia. Betul. Prosedur beli rumah. Kita tak boleh main sekap je. Dia ada macam contohnya kalau rumah baru. Seperti yang Cik Jeff terangkan tadi, kebanyakannya pemaju bagi package zero down payment. Zero down payment apa semua. Siap perabot kan. Kalau rumah subsale, sebenarnya pembelian rumah apa-apa saja pun sebenarnya tak salah. Semuanya bagus. Sebab memiliki hartanah ni bukan satu perkara yang merugikan. Menguntungkan lah. Dia boleh dikatakan hartanah ni tak macam kereta lah kan. Dia memang value dia antara slow dengan cepat je dia akan naik. Tapi yang paling penting memiliki hartanah ni adalah sesuatu yang menguntungkan. Memang pelik untuk kita miliki dia. Tapi kalau kita betul-betul mengkaji dan menilai kemampuan kita dan kita bersemangat untuk memiliki hartanah tu, pasti kita dapat yang terbaik. Betul. Tadi kalau rumah baru, kelebihannya mungkin dapat package yang lebih menarik daripada pemaju. Betul. Ada guaman free. Betul. Kan? Saja package yang tu boleh dikatakan zero cost untuk kita memiliki rumah. Untuk anak-anak muda, kebanyakannya memang sukalah sebab diorang kebanyakannya income tak cukup besar lagi. So diorang tak perlukan cash yang banyak. Yang penting diorang grab property, diorang grab kat situ keuntungan dari segi market value. Kalau dari segi rumah subsale. Kalau rumah subsale, of course lah dia bagus, kemungkinan location dia lah kan yang berdekatan dengan tempat yang kita kendaki. Cuma kat situ kita perlukan down payment. Boleh dikatakan rumah subsale memang tak ada 100% loan atau apa package. Itu by owner. So kat situ kita sebagai pembeli ambil tahu yang kita ada cost deposit 10%. Dan kita perlu kos guaman lebih kurang 10% daripada harga lah. So kalau rumah lelong, dia mungkin harga dia agak murah lah daripada pasaran. Tapi kita berdepan dengan risiko cost, hidden cost. Hidden cost yang kita tak tahu. Yang kita sendiri pun tak tahu. So ketiga-tiga property tu sebenarnya boleh dibeli, tapi mengikut kriteria kita, mengikut kehendak kita, mengikut kemampuan kita. So
pada pandangan saya lah, kalau ikutkan sekarang ni boleh dikatakan banyak rumah-rumah baru yang boleh dikatakan masih lagi berdekatan dengan KL. Contoh macam saya cakap tadi 30 kilometer. Kalau contoh di Kajang, banyak rumah-rumah baru sedang dinaikkan oleh pihak-pihak pemaju. So, dekat sana kawasan still boleh dapat murah lagi apa semua. Ya, masih boleh dapat murah. So anak-anak muda digalakkan untuk membeli rumah di kawasan-kawasan yang orang cakap ada potensi, yang tidak terlalu jauh dengan KL dan dengan harga yang milik. Dengan kos yang sangat minimize. Betul. So daripada kita menunggu-nunggu, menanti-nanti, tunggu kita kaya raya dulu baru nak beli. At that time rumah dah setengah juta. So actually kita pun tak boleh beli ke? Kegagalan kita bukan kepada kita tidak mampu, tapi kegagalan kita sebab kita tak menimba ilmu macam mana untuk mendapatkan properti. Betul. So, patutnya kita beli rumah daripada rumah yang kecil dulu baru dah ke besar apa semua. Yes, kita beli, jadikan dia sebagai modal, sebagai investment kita. Okay, for future mungkin 5 tahun kita dah upgrade. So kita dah boleh upgrade loan. So kita boleh beli the house lagi, mungkin landed, mungkin bungalow, mungkin sebelah KLCC. So kita kalau kita nak invest sebagai property yang asal kita sebagai sewaan ataupun kita jual, for sure kat situ kita dapat pulangan. So kepada anak muda ataupun siapa saja yang masih belum ada rumah, belajarlah untuk faham apakah persediaan beli rumah yang saya dan Cik Jeff cerita tadi. Betul Puan. Bila you all view, you all ambil tahu dan you all tahu yang you all sebenarnya layak untuk beli rumah. So betul. Actually dekat luar sana pada pandangan saya, orang di luar sana semua layak beli rumah. Cuma ilmu hartanah dia orang tak ada, itu saja yang tak cukup. So kebanyakan actually di luar sana saya cakap kurang pengetahuan tentang ilmu hartanah. So dia orang takut nak beli rumah. Adakah saya layak ataupun tidak? So, yang paling merugikan ialah tanya pada orang yang salah. Sebab apa dia takut? Dia nak tanya ejen. Takut ejen ni makan lebih. Tak ada. As ejen ataupun peruning hartanah ni, kita dibagi atau cakap jalan ataupun package tu daripada pihak pemaju. Kita tak boleh buat apa. Apa yang pemaju bagi harga package, itu saja. So kita tak boleh buat ubah apa-apa. So harga package, diskaun, rebate semua tu daripada pihak pemaju. Kita sebagai wakil berunding untuk jual projek tu saja semua Puan Ana. Okey. Dekat sini Puan Ana, saya nak tambah sedikit tentang ilmu hartanah ni kan, tentang kewangan. Kat sini saya malam ni saya emphasize tentang keuangan ataupun kita punya background keuangan. Kat sini apabila kita dah cukup semua tadi poin-poin apa semua, saya nak sarankan ataupun orang di luar sana, kita kena pergi ke bank ataupun tanya ejen, okey, berapa bank boleh bagi pinjaman. So tanya ejen ataupun ejen dah ruling hartanah ni dah submit loan dekat bank atau bank call, okey, berapa boleh dia bagi pinjaman bank. So nombor 1. Nombor 2, berapa lama tempoh pinjaman? 30 tahun, 35 atau 40 tahun. Depend pada umur dia apa semua. Okay. Lepas tu tanya dekat bank, kos dia punya berapa interest pinjaman. Itu kena penting. Kalau tak salah saya, tahun ni interest yang paling rendah apa semua, 3.8. That is the go-to, 3.8. Ada setengah bank, ada satu bank ni, dia bagi lebih kurang sikit, 3.68 macam tu apa semua. So tapi saya ambil average 3.8. So jangan lepaskan peluang. Interest bank tengah murah, 3.8. Rebut peluang ni apa semua. Lepas tu, apa kos tambahan? Okay, so yang ni kita kena tengok, ada tak kos tambahan dari segi orang cakapkan pihak bank ada tak kos tambahan dia, insurans mungkin ada kos tambahan dekat situ. So semua tadi insurans mesti ada. So inilah satu-satunya kos tambahan pembeli kena tahu. So pihak bank akan normally pihak bank dah combo sekali package ni apa semua. So pihak pembeli kena tahu orang di luar sana insurans kos tambahan dia apa semua. Kos insurans ni berapa tahun bank bagi? Mungkin bank bagi 10 tahun,
umur dia apa semua. Okay, so kena tahu pihak bank akan normally pihak bank dah. Last sekali yang saya nak uraikan dekat sini ialah check pemaju tu okey ke tak okey apa semua. So jangan malu nak tanya kepada kita punya pruning matama, Cik Jeffrey, boleh tak saya tahu latar belakang pemaju ni? Boleh, tak jadi masalah apa semua. Lepas tu kita bagi tahu. So kita sebagai pembeli kita kena tahu latar belakang pemaju macam mana apa semua. Whether strong ke tak strong. Tengok dia punya history projek dia macam mana. So kita akan decide kat situ apa semua. Lepas tu lagi satu, perjanjian jual beli. So kita pun kena tahu perjanjian jual beli ni pun kita kena tahu bila kita proses apa semua, kita mesti ada perjanjian jual beli. Okey, berapa booking fees dia orang kena pulangkan balik ke tidak. Lepas tu kos perjanjian jual beli tu berapa. Tadi kita cakap free, tiba-tiba bila pergi lawyer kena bayar. Itu kita kena tahu. Sebelum kita pergi ke lawyer punya office, Cik Jeff, saya nak check, besok saya nak pergi jam office, tak ada apa-apa bayaran lah. Itu kena check. Takut nanti sampai ke lawyer office kena bayar ni pula. So kita kena check kos perjanjian ada ke tidak ada apa semua. Lepas tu nombor 3 ialah kos perjanjian loan. Itu kena check. Kena check dengan kuning hartanah juga, ada tak loan ni ada bayaran ke tidak apa semua. Last kali kos stamping. Kos stamping ni dah ada dia punya kiraan. Kalau kita pembeli yang pertama, kerajaan akan wavekan 50% apa semua. So dia ada kiraan stamping subsidi apa semua. Inilah salah satu faktor untuk persediaan awal untuk kita memiliki rumah. Ini ilmu hartanah yang paling basic kita bincangkan, kita huraikan pada malam ni apa semua. Last kali, dapat kunci. Dapat kunci ni kena penting. Dapat kunci ni kita kena periksa kita punya rumah tu kerosakan. Setiap rumah baru ada garanti ataupun warranty selama 2 tahun apa semua. So kita kena check rumah ni ada tak kerosakan. Lepas tu check, hari tu promosi ada free perabot, ada tak perabot dalam rumah tu apa semua. So perabot tu elok ke tidak apa semua. Tengok dah siap dah lebih 5 tahun, 3 tahun rumah siap pun dah lupa. Alamak, hari tu beli ada tak dapat free. Dah lupa. So kena check. Oh, hari tu kabinet. So hari tu ejen ni cakap ada free kabinet. Bila tengok dapat kunci, tak ada kabinet. Apa cerita ni kan? Maklumlah dah 3 tahun dah lupa. Mungkin pemaju pun lupa apa semua. So kena check. So please tolong check. Barulah sign apa semua. Lepas tu modal nak masuk rumah. Modal nak masuk rumah ni especially untuk bil elektrik, bil air. So pihak pemaju dah uruskan, cuma kita nak bayar pada dia orang saja apa semua. Itu saja untuk pemilikan persediaan awal untuk beli rumah apa semua ni. Puan Hana apa semua. So Puan Hana nak tambah ke apa-apa ke? Sebelum saya akhiri rancangan kita pada malam ini, cuma kita terlebih masa sedikit ni saja ni. Okay, saya pun dah tak ada apa dah. Semua saya dah huraikan tadi. Bersedikit. Nak teruskan menonton Buletin Hartanah daripada OSE Reality. Sebab banyak topik-topik yang sangat baik yang kami sediakan untuk pihak di luar sana belajar bagaimana untuk mendapatkan hartanah. Okay. Mungkin besok ada topik lain lagi daripada pihak OSE. Teruskan menonton Buletin Hartanah. Okey, terima kasih Puan Hana. Dekat sebelum ni saya nak akhiri dengan kata kita besok kita dah start puasa bulan Ramadan selama sebulan. Rancangan untuk Buletin Hartanah kita ada tukar sikit timing apa semua. Mulai besok kita akan ke udara hari Jumaat pukul 2 petang, hari Sabtu, Ahad pukul 12.30 hari. Okey. So Ahad, Sabtu dengan Ahad 12.30 hari. Lepas tu kita akan live balik hari Rabu, Khamis, Jumaat pukul 2 petang apa semua. So stay tune. Kita punya rancangan Buletin Hartanah ni cuma kita tukar saja bulan Ramadan ni apa semua pergi ke waktu yang lain, tapi channel tetap sama. Sebelum saya tutup rancangan ni, mohon maaf kalau tersalah apa perkataan yang saya menyinggung perasaan di luar sana ataupun penonton-penonton orang di luar sana yang belum ada rumah. Saya minta, bukan saya nak menyakiti puan dekat luar sana, orang jual. Cuma saya nak bagi kesedaran untuk
macam mana kita nak beli rumah. Ilmu hartanah ni cukup penting. Sebab apa? Pemilikan hartanah untuk golongan M40 terlampau rendah. Okay, so kita tak nak M40 ni menyewa saja. Kita nak dia memiliki rumah sendiri apa semua. Itu tujuan saya apa semua. Lepas tu dekat sini selepas habis rancangan ni, saya mohon tolong share semua dekat grup-grup di Facebook supaya orang di luar sana dapat ilmu, okey, tentang ilmu hartanah yang cukup bagus. Kita setiap malam kita berudara untuk nak bagi kesedaran dan knowledge tentang hartanah di luar sana. Okey, salam saya, salam Ramadan. Okey, salam Ramadan, stay tune. Okey, duduk dekat rumah walaupun ada kelonggaran sedikit, tapi COVID-19 belum over. Alhamdulillah, angka dah turun. Okay. So, hopefully pada bulan Ramadan ni kita Amal Jariah, okay, bersedekah apa semua, okay. So supaya kita amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir pembincangan kita pada malam ini, salam saya daripada Bulletin Hartanah. Nama saya Jeffrey. Sila like grup ini dan share kepada orang luar di sana, dan sila like di Facebook saya juga, JFK Property, dan sila like Puan Hana punya Facebook kalau ada apa semua. Salam hormat pada saya. Selamat malam, salam Ramadan, dan jumpa lagi. Assalamualaikum.